Lepas tu saya tanya lah, kenapa tak Roger kami kan, kenapa tak pakai walkie-talkie? Tak larat nak tekan dah, dia kata sampai habis bateri. Lepas tu dia tanya macam mana boleh turun balik. Tu dengar Siti ni menjerit dalam walkie-talkie. Bila? Baru setengah jam lepas, bateri dah habis dah, dia kata. Macam mana boleh sampai suara dia tu? Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, 2 cerita part. Wow, memang aku kata komen dia beratus. Aku tengok dah makin tular, aku kata. Yelah, satu sebab cerita dia. Cerita dia memang gempak lah kan, cerita pasal yang kita tengah, yalah lately ni cerita pasal bunian tak balik-balik kan. Kena pula dengan cerita kita punya tetamu ni kan, yang bernama Kacak. Yang mana kisah dia Pak Ngah dia tak nak balik kan. Yang mana belum dengar tu boleh pergi Part 1 dulu, dengar Part 1 Part 2, boleh dengar kisah yang diceritakan. Yang kedua pasal suara kan. Jadi apa pasal kenapa dengan suara saudara Kacak kita ni kan. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Kepada korang yang mana ada social media seperti TikTok dan Instagram, bolehlah komen dan juga like dan follow kami. Tanda sokongan korang. Dan juga korang kalau ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Okey, baik, setelah 2 part telah dihidangkan kepada korang, korang komen, bang lanjut, kita lanjutkan part ketiga. Sebelum tu nak perkenalkan diri tu, rasa part 1 part 2 dah kenal, tapi kita minta lah Tuan D ni kan, declare lah apa benda nak declare dekat orang ni. Kita just mungkin ada yang tak kenal lagi kan. Kita berkenalan dululah secara umum lah kan. Sebab part 1 part 2 kita dah berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Syuk, Hafiz? Alhamdulillah sihat. Okay. Terlebih dahulu biar saya perkenalkan diri saya dululah. So seperti mana yang tahu, di part 1 dan part 2 saya menggelarkan diri saya sebagai Kacak ataupun Abang Kacak. Itu memang call sign name saya lah daripada dulu sampai sekarang. Berumur lingkungan 30-an dan sekarang menetap di Putrajaya, berasal dari Taiping, Perak. Okey, baik. Dah dengar suara dia? Okey bang. Kontroversi ya. Saya rasa pun abang dah baca dah komen. Ya betul. Komen kan. Kita pun tengok. Jadi pertama sekali saya nak terima kasih kat abang kerana sudi datang walaupun baru habis kerja bis. Betul. Cuacanya selalu hujan kan. Jam dari KL lu Selangor nak datang Melaka ni, faham lah macam mana kan. Jadi kita besar hati dapat lagi part daripada abang Kacak. Jadi bang, jadi mungkin abang nak meluah lah kan dengan komen-komen apa. Saya nak meluahkan ketidakpuasan hati, boleh cakap itu? Boleh. Tak adalah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar Santai Chill. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk part yang kali ketiga. So sebelum tu saya ada baca-baca komen lah. So ada yang positif dan negatif. Bagi saya part positif tu alhamdulillah lah, saya terima baik, dan negatif pun saya terima baik. Cuma ada yang komen bab suara saya tu, senang cerita macam ni lah. Setiap kejadian manusia tu Allah dah ciptakan, dia dah sempurna dah. Dia ada baik, dia ada buruknya, dan dia bersifat, dia adalah unik. Setiap sifat manusia tu dia tak sama. Ada yang hitam, ada yang putih, ada
ada yang kecil, ada yang besar, ada suara macam lelaki, ada suara macam perempuan. So macam saya ni, kalau dalam audio ni memang dengar macam perempuan lah. Saya mengakui daripada dulu lagi, bukan di saya touchy je. Saya terima baik komen-komen yang ada, cuma jangan kita shaming lah. Ada yang katakan sebagai tomboy lah, tak balik lah. Macam Kak Ani, apa nama tu, orang curi besi dia lah, Abang Kacang lah. Saya ingat semua dah. So hati-hati dalam komen, sebab yang baca komen tu pun ada beribu-ribu orang yang menonton video, dan setiap apa yang kita komen tu akan dipertanggungjawabkan bila kita dah mati nanti. Mak mengangkat kau. Kau takut. Ni memang betul. Aku bersaksikan, aku dengan Syuk memang nampak, memang kita orang memang tak ada batasan untuk salam. Memang sah, memang lelaki. Bukan tomboy, bukan jadian, tak ada. Kita kalau tomboy, kita tak panggil dia kacak. Betul. Kita takkan isytihar dia kacak. Sebab yang ni kita memang nampak kacak. Dan sebenarnya abang kacak ni dia bukan kerja biasa-biasa kan. Betul. Dia bukan kaleng-kaleng Cuma kita memang tak boleh nak bagi tahu, nak reveal dia identiti dia sebenar. Okay. Cuma dia ni antara lah someone yang pada kita orang ni profesional lah, dalam golongan profesional. Betul. Okay, baik. Mungkin ada lagi ke Okay. Untuk part 1 dan part 2, saya rasa ada sikit kot yang saya tertinggal, info-info yang membuatkan para pendengar saya kecil bertanya-tanya ataupun macam confused lah. So untuk part 1 tu, di part yang mana saya mendaki di sebuah gunung di utara Perak tu, di mana saya nampak daun tu bergoyang. So menurut arah Tok Ayah, dia mention kenapa Tok Ngah tak nak menjelmakan diri adalah kerana takut sesuatu yang buruk jadilah masa pendakian tu. Lagipun semangat, dia kata mungkin lemah semangat. Dia cuma menyapa melalui daun tu je lah. Okay. And then yang di part 2 ada part Kak Ani tu, saya teman orang berubat tu kan. And then dia adalah, lepas tu kita ada follow up. Dia tanya ada tak nak berjumpa dengan Tok Ngah. Masa tu saya declare saya tak nak lagi lah, saya tak bersedia. And then lepas tu terus low contact sampai sekarang. Untuk yang part Tok Ngah ni saya tak akan bawa di part 3 sebab saya rasa cukup setakat tu. Untuk yang sakit-sakit tu saya masih rasa sampai sekarang, walaupun dah bertahun-tahun. Cuma saya tak jumpa lagi lah satu pengakhiran untuk cerita Tok Ngah ni. Okay, baik. Jadi ada juga saya terbaca dia minta nombor abang, untuk mungkin dia nak suruh urut lah. InsyaAllah boleh. Nanti Syuk dengan Hafiz boleh share lah kat saya. Nanti saya akan directly contact dia lah. Jadi kita boleh letak lah kat orang komen nombor abang tu. Orang komen tak, nanti saya ambil directly lah. Personally. Ataupun better lah bagi saya letak Telegram ke cukup. At least tak tahu nombor telefon tu. Saya Telegram saya tak pakai. Aduh. Tak apa, nanti kita letak link mana yang sesuai. Saya suggest lah kalau boleh lah kan, yang mana yang nak. Saya ada baca komen tu, abang tu dia kata nak minta tolong. InsyaAllah lah, kalau boleh tolong saya bantulah. Boleh lah tinggalkan nama social media ke, ataupun nombor nama Telegram lah. Nanti saya akan directly personal dengan dia lah. Okay, baik. Sebab kita kalau nak letak personal punya info, betul, macam nombor ni bahaya sikit. Ya, betul. Jadi takut nanti scammer lah. Betul. Betul. Dengan sekarang ni tiba-tiba dah masuk dalam grup trading lah. Dia bukan tak nak bagi nombor tu, walaupun orang tu minta. Kadang-kadang nak menyamar ni macam-macam. Kadang-kadang kita tak tahu niat dia, kadang nak sambung ke kita tak tahu. So better kita Telegram je kot rasanya. Alright. So kita dah kenalan, dah buat sedikit explanation tentang part 1, part 2, dengan berkenaan dengan komen-komen. So sekarang ni baru kita nak masuk cerita. Okay bang, hari tu kita dah macam-macam cerita. Untuk hari ni cerita tentang apa? Okay, baik. Dia masih berkisahkan tentang pengalaman saya masa mendaki. Rentetan daripada selepas kejadian di gunung di utara Perak tu, saya dah explore lagi lebih dalam lah bidang dunia hiking ni lah. So saya ada buat wujudkan satu grup di mana kami kat sini tergolong daripada golongan yang profesional dan bukan profesional lah. Kat situ ada berbagai background, ada yang datangnya daripada golongan outdoor tu sendiri, sukan ekstrim, dan juga ada juga beberapa orang yang mahir dalam bab hutan lah. So saya tubuhkan tim dan kita anjurkan satu pendakian di masih sekitar utara, tapi kali ni di negeri Kedah. So ini adalah trip saya yang kali pertama lah. Jadi saya plan untuk pendakian kali ni kita akan bermalam di gunung tersebut. Sebab jarak pendakian dia agak panjang. Dan juga ketinggian gunung tu hampir lebih kurang dalam 2000 kaki ESL lah, above sea level.
Jadi macam saya explain tadi, pendakian mengambil masa. Dia boleh je nak buat day hike, tapi kita jenis trip santai, kita buat 2 hari 1 malam. So peserta-peserta yang mana yang berminat telah bagi nama dan kita kumpul. And then masa tu kita start mendaki, tak salah saya lebih kurang 30 something lah peserta yang dah join saya. All the procedure kita get along, seperti permohonan permit, report polis dan sebagainya lah. Jadi saya ni sebagai organizer, ataupun dalam bahasa hiking dia gogo lah. And then kita ada ambil juga local guide. Seramai masa tu dia orang volunteer untuk datang 4 orang. Cuma yang ni saya bayar cuma 2 orang je lah. And then ada beberapa kru dia, dan termasuk kru saya, dan juga peserta kurang lebih 30 orang. So kita total up semua lebih kurang 40 orang. So ada peserta berlainan jantina, ada lelaki dan ada yang perempuan lah. Jadi untuk hari pertama, macam saya datang awal lah. Standard lah kan, kita buat hari pendakian hari Sabtu dan Ahad, saya akan datang hari Jumaat. Kita ada kat situ ada satu base camp kat bawah kaki gunung tu, kita bermalam di situ. And then ada jugalah peserta-peserta yang datang awal masa tu. Actually sebelum saya nak ambil peserta ni, saya dah study dah dulu background dia orang. Sebab kita tak nak ada masalah dalam tu, macam sakit kronik, dan juga yang ada masalah perempuan yang datang bulan, memang saya totally reject lah. Kita faham, kita dah bila masuk dah hutan ni, kalau melibatkan 2 perkara ni, benda yang serius lah. Jadi kita nak minta bantuan pun susah, dan everything akan affect the program. So hari pertama kita naik 4x4 pergi ke kaki gunung. Get along the day tak ada masalah. So ada beberapa checkpoint yang dah kita kena pasti. Dan juga untuk hari pertama pendakian kita, untuk kita capai ke campsite dulu. Nama campsite dia quite unique, cuma saya tak boleh nak expose kat sini lah. Quite unique. Dan bila saya sebut ni, saya pasti ramai yang dalam Setachi ni mesti tahu kat mana tempat dia. So biar dia berteka-teki lah. Jadi pendakian bermula jam 8 pagi, and then pada pukul 9 pagi kita sampai di checkpoint yang pertama, and then pukul 10 di checkpoint yang kedua. Di dalam perjalanan hiking kami ni, kita akan menyelusuri satu air terjun. Jadi bila kita jumpa checkpoint yang ketiga, air terjun, kita akan berhenti untuk makan tengah hari. So kita akan masak, makan lah. Nak dijadikan cerita, so cerita dia bermula kat sini. Nak dijadikan cerita, peserta perempuan tak ramai tau. Peserta perempuan yang tak salah saya ada lebih kurang dalam 6 ke 7 orang macam tu lah. Memang tak ramai. Laki yang ramai. Dari segi keselamatan, yang perempuan ni memang overprotected lah orang kata, sebab lah ramai laki kan. Kata over lah. Kita pun sebagai gogo tak payah nak tengok sangat. Jadi selepas kita siap masak, makan pun semua, saya suruh lah peserta-peserta yang mana yang nak berehat dulu boleh berehat. And then kita set, lepas Zuhur kita start hiking balik lah. And then masa duk makan tu, kita dah settle-settle nak wrap up untuk kita teruskan perjalanan. Ada satu orang peserta perempuan ni berasal daripada Pulau Pinang. Kalau tengok background dia quite hardcore lah. Dia tak salah saya dia ex Wataniah. So kita aware lah. So dari segi fizikal, mental dia Wataniah kot, takkanlah boleh pancit. Dia inform saya, dia kata dia tak larat. Dia kata dia macam pening-pening, bagai-bagai apa semua kan. Jadi saya decide untuk nak ke campsite daripada point air terjun tu, dia makan masa lebih kurang 2 jam je, tak jauh pun. Tapi perjalanan dia tu secara mendaki lebih kurang angle tak ada lah, lebih kurang 120 ke 130 angle macam tu je lah, degree lah. So agak quite mencabar jugalah. Then saya kata tak apa, ini trip santai, kita biar dia rehat lebih lama dulu. So kita dah split up team. Ada team A dan team B. So team B ni ada 9 orang, termasuk yang perempuan tadi tu lah. So dalam team B ni, kita pun ada, saya minta lah lagi wakil perempuan 3 orang. At least boleh tolong tengok-tengokkan dia untuk kalau kata ada emergency ke apa ke, dia orang ada. Yang team A ni dah teruskan perjalanan untuk ke campsite. So kita ada bagi lah walkie-talkie untuk kita contact apa semua. And then sampai dah nak masuk lewat Asak, tanya keadaan dia, dia rasa macam tak okey lagi. Dia masih tak okey. So okey, dia kata tak, penat lah. Padahal bagi saya tengok, saya perhati je keadaan dia. Dia duduk rehat, makan. So tidur tak nak tidur. Dia banyak menung kan. Insting saya kata, ini mesti ada something tak kena dengan budak ni.
Sebab kita tengok daripada wajah dia pun dah lain kan, dia macam menyepi lah. Kita nampak kalau ada orang yang menyepi-nyepi dalam gunung ni, dalam hutan ni, mesti ada something wrong somewhere ni. Okey, tak apa, saya kata kat dia, saya arahkan yang peserta perempuan yang lain tu, you all pergi teman dia mandi kat air terjun tu. So dia orang pergi mandi lah, pergi mandi apa semua. So duk bergelap, duk menjerit-jerit apa, perempuan biasalah kan. Kita dah terangkan dah ada adab dalam hutan, apa yang do and don'ts tu kita dah bagi tahu. Tapi ada juga terlanggar sikit. So the consequence you kena hadap lah. And then sampai lepas asar tu kita tanya lagi, okey tak okey? Dia cakap tak boleh. Dia tak nak teruskan, dia nak rehat dekat kita punya camp sementara waktu dekat air terjun tu lah. Kebetulan macam saya cakap tadi, ada 2 guide, kita ada 4 guide, 2 extra guide memang follow the team A, the local guide yang original ada dengan team B. So dia orang cakap tak apalah, bagi je lah dia rehat. Lagipun besok kalau kita nak teruskan perjalanan ke puncak, tak jauh pun dia kata kan. Kalau kita gerak lepas subuh, dalam pukul 9 ataupun pukul 8.30 macam tu, kita boleh sampai puncak dah. So kita kata okey lah, saya decide okey tak apa, boleh kita bagi peluang sebab trip santai, saya tak nak paksa. Malam tu kita dah siap makan malam apa semua, kita panggil dia makan. Perkara pelik yang pertama berlaku adalah bila kita masak ayak panas tau, ayak baru lepas menggelegak, dia panggil mestin. Dia macam tempat yang kita masak dalam hutan, dia panggil mestin tu. Ayak yang dalam mestin tu tertumpah kena tangan dia. Okey, kalau reaction orang yang normal, kalau ayak panas tertumpah dekat tangan, apa yang kau buat? Menjerit, terpekik, terlolong. Dia boleh senyap. Oh, tak? Tak. Saya dah kata, budak ni sedang tak sedang ayak panas kena kat tangan ni. Dah penuh ni dekat tempat kita duduk bawah tu, dah basah dah. Dia boleh tak bangun. Kita orang semua dah bangun dah. Dia dengar kan. Kita panggil nama kan. Saya namakan dia Siti lah, senang Siti. Siti. Tu ayak panas tumpah, sedap tak? Sedap. Panas tak? Tak rasa. Okay. Masa tu pukul lepas isyak. Kita makan malam lepas isyak. Saya kata, pelik ni. Kebetulan kru saya pun ada kat situ. Saya kata kat kru saya, ada benda yang tak kena dengan Siti ni. Dah kita duduk dalam hutan ni kan, macam mana nak buat ni? Kru saya ni seorang yang agak alim lah. So dia adalah baca-baca sikit. Dia tahan tak ada apa ni. Dia kata lemah semangat sikit kot. Dia kata okey tak apalah. And then saya ada bawa tepung ubi kot, tak salah saya. And then kita bancung air, kita letak kat tangan dia, tak mau bagi melembung kan. And then okey, settle. Kita pergi tidur. Kita estimate pukul 4 pagi kita nak bangun, kita nak wrap up untuk naik ke puncak lah. Dan kita akan subuh di campsite yang team A duduk tu. So kita meet up kat sana, dan sekali kita naik puncak semua. Malam tu saya demam panas. Kebetulan saya sihat sebelum masuk hutan, tak ada masalah. Saya memang demam panas menggigil. Tu adalah petunjuk yang kedua lah. Saya kata aduh, ada benda yang tak kena ni. Kata ni apa benda ni, makan Panadol tak jalan, makan Panadol Selber tak jalan, painkiller tak jalan. Aduh, kata nak buat macam mana ni. Tak apalah, paksa tertidur. And then sedap-sedap dah pukul 4 pagi dia orang kejut lah. Kita repat pukul 4.30 kita start jalan. Baru setengah jam tak salah saya berjalan tu, saya ingat lebih kurang dalam 200 meter macam tu, si Siti ni dah muntah-muntah. Dia muntah-muntah, dia keluar, tak ada keluar apa sebab malam tu dia tak makan. Dia kata dia tak lalu, dia kenyang apa semua kan. Dia dah muntah. Saya kata tak makan ni, kata bagi dia roti. Dia makan roti sikit, jalan sikit lagi dia muntah, jalan sikit dia muntah. Saya kata aduh, macam ni tak boleh jalan lah kan. Kacau lah lagi tim B yang remaining yang nak naik ni. So saya arahkan saya punya kru 2 orang masa tu kebetulan dekat situ. Saya kata you all boleh tak teman dia ni pergi balik dekat kita punya camp sementara waktu kita tu. You all buatlah kemah ke apa benda ke, aku tak mahu tahu. Yang aku tahu aku nak bawa mereka ni naik atas je. Make sure dia tak ada yang bukan lah, saya kata bagi dia tidur je. And then kita berpisah kat situ Kita berpisah kat situ. And then pendakian diteruskan. Kita tim B ni dah hampir sampai dah sebenarnya kat campsite tu. Kita dah boleh dengar tu suara tim A. Dah boleh dengar sikit-sikit dah. Tiba-tiba kitoki yang saya pegang tu berbunyi. Dia berbunyi macam saya dengar Siti tu menjerit sekuat-kuatnya. Suara perempuan menjerit. Saya buat macam ni, dia berkata suara saya pula. So dia menjerit sekuat-kuatnya. And then terputus. Saya try lagi berinteraksi melalui walkie-talkie tu.
Tak dapat. Aduh, saya kata macam mana nak buat ni. Saya decide macam ni lah, team B boleh tak kita cancel untuk naik ke atas ni, kita patah balik ke bawah. So perjalanan nak ke bawah tu, masa kita naik tu lebih kurang 1.5 jam je. So kalau nak turun, dia selalunya akan akan lebih pendek lah. So kita berlari tau. Kita masa tu 9 orang kita berlari. Setengah jam kita sampai ke kawasan campsite sementara tu. Saya nampak perkara pertama saya nampak, kru saya ni seorang pegang badan dia sebelah kanan, seorang pegang badan dia sebelah kiri. Yang CCT ni duduk dah macam tu dah. Menjerit-jerit dah. Kan dia macam menjerit, yalah macam orang kena sampuk kan. Menjerit-jerit wah lautan tu. Sampai-sampai saya tanya kenapa kan. Saya tanya kenapa, tanya kru dia kenapa. Saya namakan Pak Non lah ni. Pak Non, kenapa Pak Non? Ni start hampa tinggal kami sampai pukul masa tu 9 pagi. Sampai pukul 9 pagi dia menjerit tak berhenti-henti. Lepas tu saya tanya lah, kenapa tak roger kami kan? Kenapa tak pakai walkie-talkie? Tak larat nak tekan dia kata sampai habis bateri. Lepas tu dia tanya macam mana boleh turun balik. Tu dengar Siti ni menjerit dalam walkie-talkie. Bila? Baru setengah jam lepas. Bateri dah habis dah, dia kata. Bateri dah habis dah. Macam mana boleh sampai suara dia tu? Faham. And then Siti tu dia dah menjerit. Macam saya cakap lah, saya ada 3 kain sebelum ni kan, yang saya pakai. Saya kalau masuk hutan saya akan bawa. Saya hampak. Saya tak tahu, tiba-tiba idea tu datang. Saya hampak kain hitam kat bawah, putih atas kain hitam tu. And then kain kuning saya balut badan saya. Saya duduk. Saya kata dah lepas. Saya berinteraksi dengan dia. Saya tanya, perkara pertama saya tanya, siapa? Hang ni siapa? Aku penunggu. Budak ni dah cabak aku. Budak ni tak boleh balik. Dia cakap begitu. Saya kata, budak ni buat apa? Cabak apa? Semalam dia pergi mandi kat tempat aku. Saya kata, semalam saya pun pergi mandi kat situ. Budak ni dah cabak aku kat ayak tu. Kata, dia cabak macam mana? Hang tak payah, dia kata, hang tak payah tahu. Yang aku tahu budak ni tak boleh balik. Aku nak budak ni. Dia duduk sekarang, duduk macam tu kan. Duduk macam tu, kepala ke bawah dengan rambut ke depan macam tu. Duduk macam tu. Saya tanya dia, hang ni main daripada mana? Penunggu sini ke barang dia? Tak, aku duduk dekat air terjun tu. Duduk belatah. Dia kata kat dia macam ni, budak ni dia ada mak dengan ayah dia ada penjaga dia. Hang alam hang, dia alam dia. Mungkin dia dah buat salah, tak apa, nanti aku suruh dia minta maaf. Hang tak payahlah kacau dia. Kami ni main nak hiking je, bukan nak cari hang pun. Tak tahu, saya secara spontan cakap macam tu dengan benda tu. Dan benda tu elok pula, tak menjerit-jerit. Dia tak boleh, dia nak budak ni. Macam mana pun dia nak budak ni. Lepas tu saya kata tak boleh. Dia bangkit, dia nak lari pergi ke hutan. Masing-masing dah terekam lah, pegang lah kan. Takut dia lari lah hutan, hilang pula. Kita dah buntu tau. Hang nak azan, tu tempat dia. Azan pergi lah, buat main lah, apa nama, kairah masjid kat bawah tu pun dah rumah dia. Hang nak halau dia macam mana? Kata lain, hang kena bawa keluar CCT ni daripada tempat tu lah. Biar jauh daripada situ. So kita boleh lah buat proses untuk nak merawat ke apa ke. Sebab ilmu benda yang orang pesan kat saya, hang masuklah hutan, hang dah tahu dah hutan ataupun laut ni rumah mereka. Jadi kalau hang nak buat pandai ke, hang nak pergi halau ke apa, tak payah. Mereka ni hidup lagi lama daripada hang. Hang tak payah nak buat paletau lah. Kawan-kawan saya hal ni duk azan lah. Apa kata hampa duk azan apa? Hampa azan pun dia tak lut lah kata. Dia boleh lari, tapi dia boleh main sekelip mata je masuk balik. Saya kata tak payah. Lah ni kita bawa si Siti ni bawa keluar. Masalah Siti ni badan dia besar. Takkan kita nak angkat dia memang tak larat lah masing-masing. Dan kebetulan guide yang ada 2 orang tu dia kata tak apalah, kami dukung dia. Saya kata nak dukung, jauh dia kata kan. Nak dukung macam mana? Dia kata dukung maksudnya berdiri, macam saya berdiri, and then si Siti ni duduk belakang, punggung dia belakang dia menghadap belakang saya. And then pegang tangan, kita ampu bagi terangkat, kita ikat tali. Sebab dia duduk montor-montor nak masuk lautan. Saya kata kat guide tu, okay, dan kru saya ada lagi 2 orang. Saya kata, hampa 4 orang pergi keluar dulu. Aku bawa yang remaining ni keluar, team B ni keluar.
Tapi kami lambat sikit lah sebab nak kemas barang apa semua lagi kan. And then dia orang dah terpisah. Sambil-sambil tu saya dengar lah si Siti duduk menjerit-jerit, menyanyi-nyanyi, duduk huha-huha apa semua. Then kita pun follow. Dan kita dah sampai ke kaki gunung. Saya make it short, kita dah sampai ke kaki gunung. Saya duduk tengok lagi Siti ni duduk kat kaki gunung tu, tak naik lagi 4x4 tu. Sebab kita dah call lah 4x4 tu untuk standby kat luar apa semua. Sebab bila nak sampai ke kaki gunung tu, line telefon dah ada dah. So 4x4 dah standby. Saya tanya dekat guide dengan kru saya, kenapa tak bawa si Siti ni buat pergi berubat kampung ke apa ke? Si Siti ni tak mau, dia tunggu Abang Kacok. Dia nak pergi dengan Abang Kacok. Saya kata dalam hati, tunggu aku nak buat apa? Aku kan ada kena-kena. Kita salah kan seluruh kan. Tak apa, naik. Saya kata kami pun 9 orang sumbat lah masuk dalam 4x4 tu. Hak perempuan duduk kat dalam, saya duduk kat depan dengan si Pak Non tu. Syuk habis, bayangkan 4x4 bawa 9 orang je, termasuk driver 10. Masuk gear 1, masuk gear 2 mati. Tekan minyak gear 1 kan, kita dah sampai RPM yang sepatutnya kita masuk gear 2, masuk gear 2 mati. Nak jalan macam mana? Ni kaki gunung nak naik turun sampai ke kampung ni. Saya kata dekat CCT tu, saya tahu dah benda yang dalam CCT tu bukan Siti dah, benda yang kat dalam badan tu. Ni kami nak keluar ni, tapi kalau hang duk buat macam ni, macam mana nak keluar? Saya dah hangin lah kan. Dia tahu memang aku tak mau bagi budak ni keluar. Aku nak budak ni, dia tak boleh pergi mana. Saya kata tak boleh. Budak ni jasad dia dekat kami punya alam. Dia ada mak dengan ayah dia. Hang kalau nak ambil tanya mak ayah dia dulu. Kita psycho sikit lah. Dia kata tak boleh, aku tahu pun nak opi-opi dia berubat, tak boleh. Tu saya kata dekat driver, buatlah macam mana pun, janji saya sampai kat rumah pakcik yang berubat tu. Saya tak kira dah. Kebetulan kami punya base camp dengan tempat orang berubat tu tak jauh, lebih kurang dalam 100 meter je. So Alhamdulillah lah. So dengan gear 1 tu je lah, daripada kaki gunung tu sampai ke base camp yang kat bawah tu lebih kurang jarak 500 meter jugalah. Gear 1 dengan mengarang enjin lah, asap-asap hitam semua keluar habis semua. Saya duk risau takut overheat je. Dah satu haru nak jalan kaki pula. Tak apalah. Kita turunkan yang mana tak berkenaan dekat campsite, kat base camp. Saya, CCT, Pak Non dan juga ada kru perempuan 2 orang yang ikut saya, sebab nanti je lah nak angkat ke nak pegang ke, masalah kita lelaki kan. Kita pergilah ke rumah orang yang berubat tu. So sampai kat rumah orang berubat tu, dia nak kata pengamal perubatan Islam pun boleh jugalah, sebab nampak macam pakcik-pakcik ustaz yang baca ayat Quran. And then dia pun mulakanlah rawatan dia apa semua. Ada dah hura-hura dalam tu kan, jerit-jeritnya apa semua, mengilai-ngilai apa semua. Settle. Benda tu pun dah keluar. And then saya rasa ada benda yang tak beres lagi tau dengan si Siti ni. Kita insting kita kan, rasa ada benda yang tak beres lagi. Dah lah gunung tu belum buat pacat. Ni pacat ni, saya buka baju saya, dekat ketiak ada, dekat telinga ada, dekat pusat ni saya kata lagi beranak dalam perut pula dah. Kan? Tak buka seluar sebab kat rumah orang kan. Saya lagi tengok darah meleleh kat baju kan. Allah, pacat penuhnya tau. Kita dah tak fikir lah, sebab kita fikir si Siti ni yang punya keselamatan dia. Kita balik base camp, cuci diri, buang darah apa semua tu. Saya bagi si Siti ni makan dulu tau. Perkara pertama saya bagi adalah dia bagi dia makan dulu, sebab dia tak makan pada semalam. Dia tak makan pada semalam. Okey lah. Bagi makan. Okey, kedudukan Siti macam Syuk dengan Hafiz lah, menghadap saya. Belakang saya adalah hutan getah. Saya tanya, Siti, ada benda yang rahsia pada aku kan? Apa benda yang tak abang kat aku ni? Dia dah nangis-nangis tau. Dia nangis, minta maaf Abang Kacok, minta maaf. Dia kata saya tak ada niat nak tipu Abang Kacok pun. Saya kata dia buat salah aku sebab jadi benda macam ni, betul tak? Dia kata betul-betul ada, betul. Dia kata okey, hang cerita. Ni rasa aku tak marah. Padahal kita dah hati dah membara ni. Dah aku tak boleh naik puncak. Dah ni first trip aku. Dah jadi macam ni kan. Okay, pertama dia beritahu dia datang period. Dia datang period. Yang kedua dia pergi mandi kat air terjun tu. Yang ketiga, dia memang dah nampak penunggu hutan tu dekat air terjun tu. Okay, benda pertama, bila you period, you mandi dekat air yang mengalir. Kita dalam Islam pun tak boleh sebenarnya mandi dekat air yang mengalir, sebab ada binatang apa semua duk makan. Lagipun air tu air sumber yang bersih. Hang dengan pet tak tukar, hampir terjun terus dalam tu. Satu, hang dah langgar adab lah. Yang kedua, benda Allah yang kat situ,
Masa si Siti ni pergi mandi, dia dah nampak tau penunggu ni dekat punca air terjun kat atas tu. Tapi dia pergi mandi juga. Dia kata, tak apa, aku nak mandi. Dia macam seolah mencabak. Mencabak. Walaupun dah dapat warning macam tu. Dia dah macam benda tu dah warning dah. Nak main tunggu Zat. Itu yang depak masuk terus tu. Kebetulan si Siti ni, ini menurut dia lah, saya tak tahu, saya rasa tak pun. Dia kata dia ada jugalah pendamping. Tapi bagi saya rasa tak pun, sebab saya tak rasa benda tu ada kat dia. Dia kata dia ada pendamping. Jadi pendamping tu dah kacau dia apa semua. Sebab dia kata dia nampak benda-benda yang pelik-pelik ni start daripada sebelum mendaki lagi. Masa kita berkumpul dekat kaki gunung tu lagi. Tapi dia tak cerita kat saya. Sebab dia tahu kalau cerita kat saya, confirm dia tak boleh naik. Sebab kita bila dah benda-benda lagu tu kita dah tahu pada awal, kita nak elak lah. Okay, hang boleh datang, tapi hang datang next time lah. Tak payahlah ganggu aku punya program ni kan. Dia dah nangis-nangis, dah cerita habis semua. Okay, saya kata, ada apa-apa lagi tak yang hang tak cerita? Dia tak ada dah abang kacau. Hak tu je dia kata. Dia minta maaf sangat-sangat. Saya kata tak apalah, makan. Elok dia makan. Dia suap makan yang pertama. Saya bagi ayak mineral kat dia. Dia minum. Tu dia kata, abang kacau, kat belakang abang kacau ada benda. Dia jerit kan. Dia jerit. Sekali-kali belakang tu dia memang nampak. Memang ada. Memang ada. Dia bentuk dia, yalah, penunggu hutan ataupun jin ni, dia boleh menyerupai macam-macam. Disebabkan identiti dia tu duduk dekat air terjun, kemungkinan besar saya panggil benda tu hantu ayak lah. So saya nampak dia tak nampak secara fizikal jelas macam ni. Dia nampak macam sama-sama bayangan gitu, asap-asap tu. Memang besar. Kalau katakan kata separuh studio ni ada. Besar. Dia nampak dia tengah terapung. Tangan dia buat macam tu, dengan rambut dia apa nama, macam belendak-lendak, macam berayak kan, belendak-lendak tu. Muka memang uduh lah. Tak usah cerita. And then baju dia nampak macam kelabu-kelabu asap sikit lah. Nak kata putih, saya tak berani nak sebut lah kan, sebab kita tak nampak secara jelas, tapi nampak macam kelabu-kelabu macam tu, kelabu asap nampak duduk terbang kat belakang tu. Dah ni dah kena sampuk pula dah. Dia jerit-jerit, wah. Siti kena balik. Siti tu kena balik. Orang lain tak nampak lah. Orang lain dah terkejut, dia pun main terapa kat dia lah. Yang nampaknya saya dengan si Siti tu je. Okay, dia dah jerit-jerit kat belakang. Kat depan saya kali belakang. Allah, kata benda ni pula. Doh, aku nak buat macam mana ni? Kita tak ada pengalaman. Kita mana kerti nak pergi halau-halau jin hantu apa semua ni. Kan punya kerja saya. Pergi panggil pula ustaz tu. Ustaz tu mai. Dia kata, ada garam tak? Dia tanya, ada garam tak? Saya masuk time memang saya bawa garam lah, garam rasan. Saya kata ada. Dia kata hampir tabung saya dekat, kami masuk dia dalam surau. Sebab dia takut dia lari masuk hutan. Masuk dalam, saya tabung dekat hutan, dekat keliling surau tu. Saya baling dekat atas zinc tu. Memang jerit-jerit lah dia kan. Sambil-sambil tu kita baca lah apa yang kita pandai. Saya baca ayat kursi, saya baca selawat Nabi 3 kul. Tu je lah yang saya tahu pun kan. Baca-baca hembus-hembus lah. Sambil-sambil tu niatlah hati lah, tolonglah memudahkan segala urusan semua kan. Ubat-ubat okey, settle, cun, tak ada masalah dah. Ni masalah kedua nak main ni, bala yang ni tadi yang bala pertama, kalau bala kedua dia kena balik, ni bala ketiga nak main pula ni. Kami ada split team tu lah. Team B dah keluar, team A tu nak main. Kebetulan team A sampai waktu maghrib. Benda tu dah hantar balik hutan dah. Dia ikut pula team A pula. Pandai dia Pandai. Dia bau tu. Jadi ustaz tu main pula sekali lagi. Dah meronta-ronta. Saya ni daripada pakai baju terus tak pakai baju. Kebetulan hujan lebat tau masa tu. Maghrib hujan memang sangat-sangat lebat. Dia jerit-jerit. And then kita ustaz tu dah cerita. Ustaz tu kata budak ni, aduh, dia kata tak boleh ni, kena bawa pijauh daripada hutan ni. Dia kata tak boleh dekat ni. Dia memang dia nak budak ni. Dia kata macam mana pun dia nak budak ni. Saya kata tak boleh ustaz. Dia panggil ustaz terus lah kat pakcik tu kan. Tak boleh ustaz, budak ni dia ada mak ayah, takkan kita nak biar dia tinggal. Sekejap lagi saya jenuh nak menjawab dengan polis bagai apa semua kan. Benda fizikal dia ada lagi. Kalau boleh selamat-selamat saya kata kan. Dah buat keluar ni cepat-cepat. Tapi hantu Musat, aku pergi cari buah limau dulu. Dia cari buah limau dengan sintuk tak salah saya. 40 orang malam tu saya mandikan dengan air limau. Cerita bagi buang bau. Buang bau. Saya jurus. Laki ke perempuan aku tak kira dah. Janji semua selamat. Sebab ada yang datang daripada Selangor, KL, Johor, ada yang datang Kelantan, belah utara. Dia perjalanan dia orang jauh. Saya takut
benda-benda tu ikut kan. Cerita bab tu, saya kata Siti ni masa dia main ke kami punya pendakian ni, dia tumpang orang. Faham. Masalah orang yang nak bawa dia balik tu tak mau naik dengan dia lah. Tak mau bawa dia lah. Aduh, kata aku rumah kat Taiping, nak hantar budak ni kat Penang. Aduh, jam. Memanglah satu jalan, tapi masuk kampung jauh lah kan. Saya tahu lah tempat dia duduk tu tak mana. Jadi tak ada pilihan, saya pergi hantar dia. Saya pergi hantar dia sampai kat rumah. Saya kata dekat mak dia, kita kena cerita lah benda apa yang jadi kan. Takut dia kerasukan kat rumah ke apa ke, masalah pula. Saya cerita lah A to Z apa benda yang jadi kat anak dia ni, apa anak dia dah buat. Entah mak dia boleh cakap apa. Sebabnya dia kata minta maaf. Dia kata dekat saya kan, adik, makcik minta maaf banyak-banyak. Sebabnya makcik dah larang dah Siti ni pergi hiking, pergi trip ni. Dia kata bukan pergi hiking, trip yang nak join saya ni. Sebab makcik dah mimpi dah, dia tahu. Makcik dah mimpi dah Siti ni kalau pi mesti tak boleh balik. Aduh. Mak dia dah mimpi dah 2 hari ke 3 hari sebelum dia nak dapat pi tu. Dia tak, tu saya kata si Siti ni dia tak beres. Ada benda dia tak cerita kat saya. Itulah. Sebenarnya mak dia dah bagi tahu hin-hin jangan pi. Tak, dia berkeras hati dia nak pi kak. Jadi kesimpulan dia, kita memang lepas tu Siti ada jugalah raja-raja saya untuk nak bagi trip-trip yang hiking yang tempat lain kan. Saya memang totally ban lah benda ni. Sebab dia membawa bukan satu malapetaka bagi saya. Kalau boleh kita elak, kita elak lah. And then kalau shoot dengan Hafiz nak tahu, setiap gambar yang kita ambil dengan dia ni, muka dia tu nampak mengerikan. Ya? Gambar tu saya dah padam dah. Kalau ada boleh share. Saya pesan dekat saya punya semua line up. Saya kata ada gambar Siti, tak kira gambar tu lawa tak lawa apa padam. Sebab saya yang first check gambar tu tahu. Kan orang share dalam group kan. Saya pergi muka dia senyum macam ni. Oh ya? Saya pergi tengok macam tu. Joker. Anak mata hitam ni nampak sikit je. Macam tu. Dalam gambar tu memang nampak dia. Muka dia seorang je pelik. Bukan satu gambar, berpuluh-puluh gambar yang ada muka dia semua nampak pelik. Tu saya kata dia daripada awal lagi dia dah ada benda yang tak beres. Dia nak join juga. Itu lah jadi pengalaman trip pertama yang dikendalikan oleh saya tu lah. Menguruskan orang yang kena sampuk dengan penunggu hutan. Uish, okay. Satu pengalaman experience baru. Memang kita selalu lah dengar cerita pasal hiking kan. Tapi ni case yang aku first time dengar, dia dah nampak kan, dia nak agak mandi tau. Dia berani ke? Sebabnya kan saya lupa nak cerita. Dalam masa saya berinteraksi dengan dia tu, saya tak tahu lah kepala otak saya ni sebenarnya dah main dah tau. Bayangan-bayangan macam mana cara tu, benda tu berdiri kat mana tu saya dah boleh nampak tau. Cuma gambaran muka makhluk tu dalam otak saya masa tu tak berapa jelas. Saya dah nampak satu entiti berdiri kat atas tu. Saya nampak cara dia mandi, cara dia pandang benda tu. Memang saya boleh benda tu datang semula jadi. Sebab tu masa interaksi tu saya kata kat dia ada benda yang tak beres lagi yang tak cerita kat aku ni. Sorry, yang masa yang kita sampai base camp tu, tak ada benda yang tak beres dengan aku lagi ni. Dia satu kata cerita yang menarik kan. Aku pun tak tahu juga sebenarnya, sebab aku bukan peminat hobi hiking. Tak tahulah ada pantang larang. Macam contoh perempuan-perempuan perit ni tak boleh pergi kan. Tapi itulah, siapa sangka kan benda-benda macam tu mengundang kan, orang kata banyak kejadian yang para hiking hadapi dah. Untuk cerita abang kacak ni kan, aku macam uish, tapi macam mana boleh ada keberanian perempuan tu. Dah lah langgar, ada langgar kata larangan daripada ibu, langgar lagi kau pelit kau pergi juga kau nak. Lepas tu kau boleh lagi kata lantak aku nak mandi. Hush, 3 kali larangan dia pergi. Dia bantai. Ni betul kering. Baru tahniah. Itu berani lain macam. Betul lah Sal. Okay, tapi dalam cerita ni apa yang kita nampak kan, bila orang tua kita dah larang, dia kata jangan pergi, janganlah pergi. Betul kan, terutama mak atau ayah. Bila dia kata jangan pergi, itu mungkin ada sebab yang sangat kukuh lah. Kan. Tapi lagi satu, bila dah pergi kau dah tahu tak bersih. Aku memang tahulah kalau nak masuk hutan ni, nak hiking, terutamanya perempuan, memang dia agak sensitif lah Jadi bila kotor, kau faham kau ada period kan, benda-benda tu mengundang kan. tu tempat dia bau mat benda betul, tu. Betul. Dia bau. Lagi pula kau tak jaga kebersihan kan, lagilah benda tu marah. Jadi kalau aku pun selalu kalau nak hiking, kita tak galakkan ada bawa perempuan lah. Memang lah. Sebab bukan apa, satu nak dari segi menguruskan, contoh kalau kita bawa 2 orang kan, kalau seorang kena rasuk, yang lagi seorang tu dah takut man.
Faham. Kan. Betul. Jadi yang akan memegangnya semua lelaki. Jadi kalau nak dalam satu tim yang besar tu mungkin okey lah. Cuma nasihat dia lepas ni lah, bila dah dengar kan apa ada, mungkin orang tak tahu juga nak masuk hutan, tak kisah nak hiking ke, nak buat apa ke, camping ke, kalau boleh yang period tu cuba elakkan. Okey. Baik. Aku nak tanya, tapi dia sebenarnya tak ada kena-mengena dengan cerita ni. Boleh. Okay. Tapi dia off topic. Nak bertanya, adakah abang datang hari ni bersorangan ataupun ada sekitar abang yang berminat dengan abang sekarang ni? Saya rasa macam tu. Sebab minta maaf cakap masa saya kat bawah tu lagi. Okay. Dia tak apalah. Sebab yalah, tadi aku rasa macam ada yang tak tahu, aku tak tahu, macam ada menyanggah tadi. Bukan bunyi tadi memang kucing. Tak, sebelum bunyi. Sebelum bunyi Saya tadi. Tadi masa saya nak naik tangga tu, saya dah sebab rasa macam ada orang tu berminat dengan abang. betul. Dia berminat. Tu nak tanya. Saya tengah bercerita ni pun saya rasa keadaan yang tak senang. Sebab saya ingat ni Tok Angah ke datang ke, Tok Angah ke datang ke apa. Tok Angah datang, dia vibe dia lain. Okay. Tadi Baik. aku perasan. Cuma tak ada nak cakap pula kan. Yalah, saya tanya sebab takut, sebab mana dah abang datang pada jauh kan. Kau ada lalu yang berminat. Tu nak tanya sebab tadi masa tengah bercakap dia ada yang menjengah tadi. Tu nak tanya dulu. Okey, tak apa. Apa pun cerita pada Abang Kacak, memang kita pun tahu lah Abang Kacak cerita memang kita kalau fokus memang gila kan, layan kan cerita kali ni. Saya tak ada soalan sebab Betul. sangat terperinci lah. Betul. Cara abang cerita tu. Cuma gunung mana tu kita orang Melaka, saya sendiri tak boleh nak fikir kat mana tempat tu. Dekat Kedah banyak. Jadi mungkin kalau para pendengar yang tengah dengar ni, mungkin korang tahu hint-hint dia kan, nak cuba komen sikit kat mana. Kita nak tengok mana. Kalau boleh bukan apa, kita nak elakkan hiking kat situ. Sebab kita ni pun yelah, takut juga kan. Bukan takut kena benda tu, kita kalau boleh nak buat persiapan. Faham. Nak hiking ni kita kena bersiap. Macam Abang Kacak tengok, dia dah buat garam awal. Kan, dia persiapan tu kena lengkap. Ni kalau naik jadi sesuatu tak ada persiapan, dia susah. Okay, aku pun tak ada benda nak tanya. Aku itu je, bermain aku tadi soalan tu je, tak ada lagi dah. Okay, jadi terima kasih lah pada Abang Kacak kerana sudi berkongsi dengan kami. Kami tak tahu kalau ada lagi cerita lepas ni atau sudi lagi nak datang. Yelah, dah menyinggah lah kan. InsyaAllah boleh lagi. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Next time InsyaAllah saya ada masa, dan Syuk Afif pun ada masa, saya akan kongsi pengalaman kisah saya sesat dalam hutan. Oh, sesat pula di hutan. Saya pernah sesat dalam hutan. Ini orang kata clickbait yang akan gantung lama ni. Dia agak gantung lama ni. Tapi macam mana kan, korang rasa ini memang tak ada rekod. Lepas ni tak ada rekod sebab kita orang rehat, sebab masa dah lambat. betul. Masa dah lambat, korang kena tunggu. Yelah, nak Abang Kacak free dulu kan. Lepas tu yelah, nak datang ke sini pula bukannya senang kan. Jadi kena faham lah, minta maaf. Jadi kita pun berterima kasih juga sekali lagi kepada Abang Kacak. Mungkin ada sama-sama. kali ni nak bagi pesanan pada para pendengar Santai Chill. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan pada Syuk dan Hafiz lah, kerana dah menjemput saya untuk bercerita di part 3 ni. Dan saya juga nak berterima kasih kepada semua pendengar Santai Chill. Teruskan support Santai Chill. InsyaAllah. Dan kita dalam hidup ni, kita kenalah selalu berpesan-pesan kepada kebaikan dan juga berpesan-pesan kepada keburukan. Yang mana baik tu kita ambilkan sebagai pengajaran, yang buruk tu macam saya cakap sebelum ni, kita dengar, kita simpan, dan jangan komen yang bukan-bukan. And then buat ni pesanan untuk saya, diri saya dan juga semua pendengar Santai Chill dan juga orang-orang kat luar sana. Kalau kita nak mencuburi bidang hiking ni, pertama sekali benda yang kita kena ada adalah adab lah. Kita kena tahu adab, dengan kita kena study sikit background tentang tempat yang kita nak hike tu. Sebenarnya sukan hiking ni bukanlah satu sukan yang seram. Cuma kadang-kadang tingkah laku kita dalam hutan tu menyebabkan benda-benda alam. Kita ni berkongsi alam yang sebelah sana tu rasa tak senang dengan kehadiran kita. So persiapan macam Syuk cakap tadi, kita memang kena kuat dari segi fizikal dan mental. And then kita kena belajar sikit lah ilmu-ilmu tentang hutan ni macam mana. Kalau ada doa yang boleh kita amalkan, kita amalkan. Macam saya, selalunya kalau masuk hutan saya akan baca doa Nabi Sulaiman.
Saya akan baca Bismillah 5 atau Bismillah 7. Saya akan baca macam standard lah kita, doa macam biasa, Al-Fatihah, and then 3 kul. Kemudian saya akan ada sikit lah bacaan-bacaan yang mana yang arwah tok ayah pernah bagi kat saya dulu. And then kain tu memang saya takkan tinggal lah kalau masuk lautan. Itu macam IC saya lah. And then benda-benda lain yang akan saya bawa seperti garam, lada hitam dan juga paku. Benda yang tajam. Kalau paku untuk apa? Paku tu Asap dia semangat besi. Orang panggil semangat besi. Okey. Saya tak berpegang pada benda-benda tu. Tu cuma hanyalah asbab je lah. Apa-apa pun kalau benda tu nak jadi, semua atas izin dan kehendak Allah. Hebat macam mana sekalipun, pandai mengaji macam mana sekalipun, kalau Allah kata kun fayakun lah dia. Dan saya nak ambil kesempatan kat sini juga, saya nak minta semua sama-samalah kita doa kepada saudara-saudara kita di yang beragama Islam di Gaza sana. Semoga kemenangan buat Islam, dan juga apa-apa sumbangan ataupun contribution yang kita boleh buat, sama ada kecil atau besar, kita buatlah apa yang boleh. Setiap benda yang kita buat tu akan dihitung oleh Allah, dan setiap apa benda yang kita ignore tu pun akan dihitung oleh Allah. Itulah jalan pada saya. Ganjarannya nanti. Mungkin hari ni awak tak nampak ganjarannya. Ya, betul. Kan? Jadi kita akan nampak nanti waktu yang akan kita patut nampak lah kan. Jadi macam abang Kacak cakap tentang adab lah ni aku nak tengok adab dalam komen pula. Aku nak tengok ada tak komen yang tak menyenangkan. Kau jangan main kan. Saya maafkan lah untuk komen-komen sebelum ni. Saya maafkan sebab saya faham untuk orang pertama kali dengar suara saya mesti akan cakap macam tu. Saya dah biasa. Cuma kalau bab yang body shaming tu saya tak boleh terima sikit lah. Even kalau awak sendiri pun shoot dengan Hafiz pun, kalau orang cakap berkenaan benda yang body shaming, you pun akan trigger, betul tak? Siapa-siapa pun dalam dunia ada benda yang sama. Cuma kalau dah ada orang tegur tu, kalau you buat lagi, memang cari pasal lah. Nampak korang yang mana-mana komen body shaming, tak kisahlah apa-apa komen yang kata mengutuk, mencaci, nasihat tak apa. Mengutuk, mencaci, mohon dipeludahkan. Dipemudah pula. Dipeludahkan. Aku nak sebut dipeludah. Okey, baik. Jadi kenapa kita dalam awak komen tu umpama kita berbicara lah, mengeluarkan perkataan. Jadi bila menyakitkan hati orang tu, dia kita cakap kita punya perkataan ni lagi tajam daripada lidah. Pisau lah. Lidah kita ni tajam pada pisau. Jadi kita tak nak benda tu mengguris hati mana-mana. Jadi kita nak bergurau tu pun ada adab kan. Kita ada boleh bergurau tapi macam, ada dia punya panduan. Saya tambah sikit lah. Kalau macam dia kata kat saya tak apa, macam kata so macam apa, tak apa, saya dah kata kat sini, part saya dah maafkan. So antara saya dengan dia dah terputus. Tapi dia melibatkan kok yang viral tu lah, Abang Kacang lah, apa nama lagi siapa tu, hampa kena pergi cari tau orang ni untuk pergi minta maaf. Sebab hampa dah fitnah dia. Ingat tu, mati tu ni jenuh jawab lah. Kau dia moga dipeludahkan. Saya bukan nak nakut-nakutkan, cuma saya berpesan. Yelah, betul. Dia orang kata mengingati tu lebih baik lah. Sebab memang pun selama ni kita orang tahu, setiap kali apa-apa tetamu pun kita orang kalau boleh tak nak sebang komen, melainkan korang berbincang tak apa. Macam contoh, betul ke jin ni kau, itu aku tak kisah. Tapi dah mengutuk, dah menggeji. Okay. Alright. Baik, terima kasih Abang Kacak kerana sudi berkongsi. Sama-sama. Kita harapkan jugalah ada perkongsian lagi pada Abang Kacak, sebab cerita Abang Kacak ni memang syok dengar. Kan, bukan pendengar minta kita orang dengar pun kita berharap ada lagi lah. Terima kasih. InsyaAllah ada lagi. Okay, baik. Jadi kalau korang suka dengan cerita ni, mungkin ada perkongsian dan tips juga daripada korang, boleh tulis di ruang komen. Jadikan ruang komen ni tempat yang ilmiah, ada perbincangan dan perkongsian. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.